Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, jadi kita bertemu lagi pada sesi yang saya kira majlis ilmu. Alhamdulillah. Okay, jadi hari ini kita mulakan dengan pengenalan Minggu Kesedaran Masalah Sosial. Okey, apa Minggu Kesedaran Masalah Sosial ni kan? Okey. Sebenarnya Minggu Kesedaran Masalah Sosial ni adalah anjuran KW Kebangsaan Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM sempena dengan sambutan 6 dekad PKPIM. Alhamdulillah dah 6 dekad dah lama. Okey, insya-Allah siri ni akan berjalan sebanyak 4 siri dan tujuannya adalah untuk menampilkan dan mengangkat para wanita Nisegani dalam menyumbang jasa dan khidmat sepanjang badan lapangan dakwah. Okey. Kat mana boleh tonton kan? Kita boleh tonton di platform digital FB Heavy PKPM dan WAP TV insya-Allah. Okey. Jadi saya perkenalkan diri dulu lah ya. Nama saya Nur Fatihah binti Muhammad Razali selaku moderator pada hari ini. Okay. Jadi tanpa melengahkan masa, saya memperkenalkan kita punya panel lah. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Okay. Jadi saya perkenalkan kita punya saudari panel hari ini. Saya rasa tak asing lagi lah untuk melihat figura ini dalam mana-mana program. Okay. Nama diberi Nur Afiqah Tajuddin. Mendapat pendidikan awal di SMK Dato' Harun Tanjung Karang, betul? Yes, our forever. Dan berlatar belakangkan ijazah sarjana muda ekonomi di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan juga ijazah sarjana muda pembangunan sumber manusia Universiti Putra Malaysia. Saudari panel juga merupakan corporate trainer di Maidian Retail Academy dan juga merupakan pegawai sumber manusia di IDE Research Center Sembilan Berhad. Pengalaman saya rasa banyak sangatlah tapi saya bacakan sedikit. Merupakan naib yang dipertua Helwa Abim Selangor. Betul lah orang kata tak asing lagi figura ni. Okay, tak ada. Itu bersepah. Apa khabar saudari panel kita hari ni? Alhamdulillah. Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Panggil Kak Fikah je. Tak perlu form-form kita relax-relax je hari ni. Takut Kak Fikah. Okey, jadi tajuk kita hari ni adalah gangguan seksual, kesannya terhadap wanita dan masyarakat. Okay, saya rasa tajuk ni tidak lagi asing kan. Kita pun dah banyak sangat dengar masalah gangguan seksual dan apa semua. Jadi saya rasa saya bukalah medan ilmu kita hari ni dengan sedikit statistik. Okey. Statistik mengatakan 28% daripada rakyat Malaysia mengalami gangguan seksual. 28% tu bukanlah golongan yang sedikit. Boleh kita kira besar lah kan. Okey, 28% ni bersama dengan 1/4 rakyat Malaysia telah diganggu dengan masalah seksual. Okey. Jadi daripada 28% ni hanya sedikit je yang menyuarakan diorang punya pengalaman diganggu. Tapi kalau kita rasa tu sedikit, lagi sedikit golongan yang melaporkan pada pihak yang bertanggungjawab, polis lah kan. Jadi saya rasa benda ni bukan suatu yang main-main. Kalau Kak Afiqah sendiri berada di medan Twitter, baru-baru ni saya rasa ular kan. Macam tu. Kita rasa macam tu benda biasa. Tapi kita tak tahu adakah tu sebenarnya salah di sisi undang-undang. Betul ke tak? Betul. Saya rasa macam bila benda ini dinormalisasikan, saya rasa macam kenapa orang Malaysia memandang rendah benda-benda macam ni. Jadi saya rasa macam tajuk hari ni saya kira hangatlah juga untuk dibincangkan dan juga valid untuk kita semua berbicara. So tanpa melengahkan masa, saya nak masuk kepada soalan pertama lah. Jadi kita selalu dengar gangguan seksual ni apa? Gula-gula ke Kak Afiqah? Bukan. Mungkin Gula-gula ke? Wallahualam. Jadi mungkin Kak Afiqah boleh terangkan sedikit apa sebenarnya maksud gangguan seksual ni, dan mungkin boleh berikan juga contoh-contoh gangguan seksual yang orang rasa alah yasya-yasya je tu, tapi sebenarnya tu adalah gangguan seksual. Okey? Yes, boleh. Terangkan kepada Kak Afiqah lah untuk teruskan. Okay, baik. InsyaAllah terima kasih banyak-banyak Fatihah, saudari moderator, adik moderator hari ini. Yang pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada PKPM. Alhamdulillah sudah 6 dekad. Kalau ikut standard umur di Malaysia ni dah masuk warga emas lah kan. Tetapi saya yakin adik-adik baru, adik-adik yang
di PKPM sekarang makin segar dan makin segar ideanya. Jadi kalau kita terima kasih kepada PKPM juga sebab jemput saya hari ini, kepada Hewi. Jadi kita bincangkan satu isu tentang yang dinamakan gangguan seksual. Saya kira kalau tadi Fatihah cerita kan, banyak macam cerita di Twitter. Sekarang ni sebab ada Facebook, Twitter, social media ada lagi besar kan. Tapi saya rasa antara kes-kes gangguan seksual yang betul-betul trigger ramai sangat orang apabila polis sendiri yang melakukan gangguan seksual. Kenapa boleh berlaku? Nanti kita akan cerita. Macam tadi pun Fatihah ada cerita sikit tentang normalisasi kan. Untuk memudahkan mereka yang visual, saya akan kongsikan slide. Jadi pertama sekali Fatihah, sebelum kita pergi, Kak tadi Fatihah ada cerita sedikit tentang statistik kan. Jadi akak nak cerita zoom lagi apa statistik yang PDRM keluarkan. Okey, daripada ni adalah statistik PDRM. Okey, kita tengok statistik PDRM. PDRM kata okey, kalau kita tengok statistik ni kan, jenayah rogol, cabul semua mahram, kita zoom kepada gangguan seksual lah. Kalau kita tengok memang nampak trend menurun kan daripada 2018 hingga 2019. Tapi perlu diingati, ini adalah statistik reported case. Maknanya kes yang dia buka kertas siasatan. Tak semua kes yang dibuka kertas siasatan kan. Tapi kalau kita tengok daripada keseluruhan ni kan, ada beberapa info yang menarik. Daripada kes yang dilaporkan, 79% mangsa adalah perempuan dan 21% mangsa adalah lelaki. Selalu orang kata kan, lelaki macho takkan jadi mangsa gangguan seksual kan. Lelaki ada perpetrator. Tidak lelaki boleh jadi perpetrator, perempuan boleh jadi perpetrator. Dan gangguan seksual ini boleh berlaku tidak kira siapa awak, apa saiz badan awak, apa muka cantik ke tak. Ada sebelum ni akak pernah dapat soalan dan Fatihah dia cakap macam ni. Orang yang gangguan seksual ni mesti suka kacau orang yang pendiam je kan. Akak cakap dengan dia, tak semestinya. Kenapa? Nanti kita tengok kita tengok lebih lanjut, nanti kita akan cerita. Maksudnya, apa yang akan highlight di awal kita nak buka bicara hari ini, gangguan seksual ini boleh berlaku pada sesiapa, di mana-mana sahaja, tidak kira masa. Okey, maknanya setiap satu daripada kita ni adalah potential mangsa gangguan seksual. Kita tengok kalau kita pergi, ada satu survey yang dilakukan oleh YouGov Omnibus pada 2019, antara dapatan yang menarik yang akak share lah, dia ada banyaklah benda. Yang pertama sekali, 2 daripada 5 wanita pernah menjadi mangsa gangguan seksual. Maksudnya kalau kita jumpa 5 orang, 2 daripada mereka pernah menjadi mangsa gangguan seksual. Ini mungkin atas kefahaman apa itu gangguan seksual kan, atas kefahaman mereka lah kan. Mungkin apa yang macam awak cakap tadi kan, tak tahu benda yang tu sebenarnya gangguan seksual tapi dia tidak rasa itu gangguan seksual. Okey, 2 daripada 5 wanita pernah jadi mangsa gangguan seksual, dan lelaki 1 daripada 5 lelaki, minta maaf bukan lelaki wanita, lelaki pernah menjadi mangsa gangguan seksual. Again, macam saya cakap tadi, tidak kira mangsa ini ataupun selalu kita sebut sebagai pemandiri ataupun survivor ini, tidak kira siapa mereka, tidak kira jantina, tidak kira umur dan tidak kira, tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa yang menghadkan yang segolongan kecil sahaja yang akan menjadi mangsa ataupun pemandiri gangguan seksual ini. Okey, dan hanya 53% yang melaporkan. Okey, kita fikir kenapa dia orang tak laporkan kan? Kenapa kau tak laporkan? Ini antara sebab yang tak nak lapor. Yang pertama sekali, malu. Sedih kan? Kita bukan orang yang salah, tapi kita rasa malu. Orang yang buat kita tak rasa apa-apa kan? Yang second ni, sebab dia rasa keseorangan. Dan dia takut kesan daripada dia mengadu. Sebab kalau di kita punya culture ni, bukan kita punya culture lah, ada setengah manusia dia suka victim blaming kan. Kau lah ni pakai seksi. Itu dia takut kesan-kesan tu kan. Dan kita selalu sebut mencoreng arang di muka. Kita takut bila kita mengadu, kita mencoreng arang ke muka keluarga kita kan. Itu antara dapatan survey lah. Ini pula yang dapatan daripada awam. Akak fokus yang ini betul-betul untuk student je sebab ni dengan PKP kan. Okey, 58.6% daripada pemandiri gangguan seksual diganggu oleh rakan sebaya.
Dan 11.2% diganggu oleh pensyarah. Kita nampak macam sikit kan figure ni, tetapi impact dia terlalu besar. Nanti kita akan sharekan dalam pusingan seterusnya insya-Allah. Dan daripada mangsa-mangsa ini atau pemandir-pemandir ini, kesannya dia tukar sekolah dan pekerjaan. Dan 38.2% diganggu dalam talian. Again, this is reported case. And we know underreported cases banyak sangat. Kan, kalau kita tanya diri kita pun mungkin ada at one point of our life kita pernah diganggu seksual. Nanti kita akan tengok, akan cerita sikit lah tentang definisi dan sebagainya. Okey, manakala kalau kita tengok di bawah tu 13.5% kes gangguan seksual berlaku dalam sekolah dan universiti. Tempat yang sepatutnya menjadi tempat selamat bagi murid-murid, bagi pelajar-pelajar, di situ berlaku gangguan seksual. Dan 26.8% mangsa ataupun pendiri ini berumur antara 21 sehingga 25 tahun. Tengok gambar pun kita tengok kan, lelaki dan perempuan. Again, akak suka nak tekankan sebab bila kita buat training ni banyak dapat sharing lelaki-lelaki yang cakap bila dia cerita dengan kawan-kawan, kau lembek gila kan, keluarlah perkataan-perkataan yang tak sedap kan, instead of dia bagi sokongan yang baik kepada kawan tu. Dan 54% lah tadi kita akan sharekan lah mereka ini tak nak buat laporan. Baik, seterusnya, jadi kita pergi kepada definisi. Okay, Fatihah, dalam banyak-banyak peruntukan yang kita ada, akan ambil ini yang kira dalam definisi yang paling lengkap lah yang kalau kita baca, saya ambil daripada garis panduan pengendalian kes gangguan seksual di tempat kerja, Perkelili Perkhidmatan bilangan 5 tahun 2018. Baik. Okey, disebut gangguan seksual ditakdirkan sebagai sebarang kelakuan berunsurkan seksual yang tidak diingini sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, psikologi atau fizikal. Atas sebab munasabah, setelah mengambil kira segala hal keadaan, akan menyebabkan seorang merasa tersinggung, terhina atau terugut. Gangguan seksual boleh berlaku pada sesiapa sahaja, sama ada berlainan atau sesama jantina. Again, kadang-kadang ada sesetengah orang dia suka fizikal. Macam akak jenis yang suka fizikal. Maksudnya kalau jumpa akak tak kisah untuk peluk dan sebagainya. Tapi ada orang yang tak selesa. Jadi itu adakah dikira gangguan seksual? Fatihah rasa gangguan seksual tak? Saya rasa tak selesa tu mungkin tak menjerumus terus kepada gangguan seksual. Mungkin sebab yelah orang lain dia punya kesesaan, takkan dia tiba saja jumpa Kak Afifah, saya macam cerita-cerita Kak Afifah tak selesa. Oh, adakah saya membuatkan gangguan seksual? Adakah? Kalau kita buat definisi ni panjang kan? Untuk jawab soalan tadi tu, kita tengok apa rumusan daripada definisi ni, apa poin-poin utama kan? Oh sorry. Maaf, tersedak gula-gula. Okey, kalau kita tengok ada 3 poin yang utama dalam definisi gangguan seksual. Tadi dia cerita tu termasuk jenis dan kategori juga. Jadi ada 3 yang paling utama. Yang pertama sekali, perbuatan itu berunsurkan seksual. Yang kedua, tidak dikehendaki, tidak dijemput, unwanted, unwelcome. Okey? Dan ketiga, mewujudkan rasa tidak selesa. Maksudnya Fatihah, kalau Fatihah tiba-tiba datang ke akak peluk akak rasa tak selesa, itu adalah gangguan seksual. Okey, walaupun Fatihah tak berniat. Tapi nanti takkanlah kita nak terus bawa Fatihah pergi polis kan, report kan. Itu nanti kita akan tengok ada fasa-fasa dia. Maksudnya macam Fatihah cakap tadi tak semua orang sama. Mungkin akan rasa selesa, orang lain rasa tak selesa. Jadi orang yang tak selesa ni dia kena bagi tahu kepada orang lain sebab yalah kita punya proses pembesaran tu berbeza kan. Kita masing-masing berbeza. Jadi dalam 3 benda ni Fatihah, dalam apa-apa sahaja situasi kita kena tanya dulu. Adakah, ini adalah checklist yang kita kena tengok lah. Adakah perbuatan tu berunsur seksual? Kalau ya. Adakah kita tak suka benda tu? Kan? Ya, aku tak suka. Dan adakah benda tu buatkan kita rasa tak selesa? Jika ya, 3 perkara ini check, maka itu adalah satu gangguan seksual. Ini tricky dia. Bila kita kata tidak dikehendaki dijemput ni, dia berbeza dengan mengurat. Bukan mengurat, kiranya macam flirting ataupun flirting lah kan. Okey, kalau flirting biasanya kan, dia dua-dua suka sama suka. Jadi kalau suka sama suka tak ada masalah.
Okey, tetapi tidak bermakna kalau pada awalnya suka, selama-lamanya suka. Okey, itu kita kena ingat juga. Okey, sebab itu aku rasa indahnya Islam ini, cara kita nak ta'aruf dalam menuju ke jenjang pelamin, membina mahligai bahagia, sakinah mawaddah warahmah, kan? Indahnya sepatutnya kita gunakan orang ketiga dulu. Betul tak? Orang tengah. Okey, jadi untuk menjaga maruah kedua-duanya. Kalau dia straight direct, contohlah kan, akak minat dengan Remy Ishak kan. Akak suka guna Remy Ishak lah kan. Akak minat Remy Ishak. And then akak duk message Remy Ishak pagi apa khabar, dah bangun ke kan. Kalau Remy Ishak suka, tak apa. Okey, tapi kalau Remy Ishak tak selesa, dia dah beritahu dengan akak dia tak selesa, jangan kacau aku lagi, dan I keep on texting him, then it is considered as gangguan seksual. Okey, simple je. Maksudnya dalam apa-apa situasi, kalau kita pun terfikir, ini gangguan seksual ke? Tengok, kita check 3 checklist ni. Kalau tick, yes, it is a gangguan seksual. Okey, simple kan? Okey, kita pergi seterusnya. Kategori pula Fatihah, ada 2 jenis kategori. Yang pertama sekali annoyance ataupun hostile environment. Maksudnya dia buat kita rasa tak selesa dan suasana tu jadi suasana yang tak molek lah. Okey, dibandingkan dengan satu lagi iaitu coercion ataupun quid pro quo. Quid pro quo ni tadi kita tengok kan dalam statistik ada yang libatkan pensyarah, betul? Jadi kalau contohnya quid pro quo ini dia akan efek secara langsung ataupun secara tidak langsung kita punya prestasi ataupun apa-apa sahaja. Contohnya kalau di pelajar universiti, kalau you dinner dengan I, lecturer cakap dengan student, kalau you dinner dengan I confirm bagi you 10, I confirm bagi you A. Okay, kalau you tak dinner dengan I, you tahulah nasib you. Okay, itu adalah quid pro quo. Okay, gangguan seksual di bawah kategori quid pro quo. Kalau annoyance, mungkin kawan kita tu duk tunjuk video-video yang bos kita ke siapa ke kan, duk tunjuk video-video yang tak senonoh kepada kita, tetapi dia tidak directly affect kita punya prestasi dalam kerja ataupun belajar. Okey, itu 2 kategori. Tapi Fatihah, yang seterusnya ni lebih penting. Kalau kategori tu just nak tahu je lah kan, tapi yang seterusnya tadi Fatihah cakap kan, kadang-kadang kenapa berbeza kan. Tadi kalau kita tengok 3 benda tu kan, sebab itu dia berbeza tau. Sebab ada benda yang bila dekat Fatihah mungkin okey, tapi pada akak, dia buat akak tak selesa. Okey, itu sebab itu kita dalam judge kes-kes gangguan seksual ini, dia tidak hanya black and white sebab dia agak subjektif. Berbeza setiap orang. Bukan definisi lah, kiranya jenis gangguan seksual itu. Okey? Yang pertama fizikal. Fizikal ni memang jelas lah, meraba, mencuit, memeluk, apa lagi, mencubit, macam-macam lah. So itu fizikal. Macam ada satu kes yang fizikal ni biasalah kan, kalau kita pergi ke naik komuter, naik LRT, pack terlalu pack dan tiba-tiba ada yang pegang kita punya bahagian badan, itu adalah contoh fizikal. Okay? Fizikal akan rasa jelas. Yang kedua adalah verbal. Verbal adalah melalui perkataan. Okay? Contohnya, kalau kita biasanya, kalau dulu lepas akak keluar DIA dulu ya, antara benda yang akak terkejut sangat bila masuk kerja adalah lawak malam Jumaat. Bila malam Jumaat je kan, semua orang macam, aku nak balik awal lah, kena balik awal. Isteri tunggu. Dalam hati kita ni, Masya Allah, bagusnya diorang ni semua. Nak pergi semayang, nak balik awal malam Jumaat, nak baca Yasin. Tapi kenapa semua gelak-gelak? Rupanya ada underlying meaning. Lawak yang lain. Contoh ini antara yang biasa dinormalisasi dalam masyarakat kita lah. Lawak kahwin 2. Kan? Kau ni, awak ni cun lah, kau single kan, jom lah jadi nombor 2 aku. Dia boleh cakap macam tu kan. Once akak tak selesa, it is a gangguan seksual. Okay. Yang seterusnya non-verbal. Non-verbal ni apa-apa sahaja bunyi-bunyian. Contoh bunyi-bunyian yang kita selalu sebut catcalling lah kan. Yang sweet-sweet lah, fiwit, okay? Itu adalah non-verbal lah. Yang seterusnya adalah visual. Visual ni seperti namanya adalah menunjukkan secara visual apa-apa sahaja perbuatan seksual. Contohnya, kalau orang paksa kita tengok video pornografi ataupun dulu zaman sekolah akak, zaman sekolah dah akak rasa sekarang ni pun masih ada lagi flasher.
Dia jalan-jalan, dia tunjuk dia punya kemaluan kepada budak perempuan lah biasanya, dan dia dapat satu pleasure daripada itu. So itu adalah satu gangguan seksual dari segi visual. Okay. Yang seterusnya psychological. Maksud psychological ni Fatihah, ini yang kadang-kadang orang tak tahu. Contoh macam kes akak dengan Remisa tadi tu kan, itu dikira psychological lah, sebab akak tak sentuh dia, akak tak buat bunyi-bunyian, akak tak buat verbal visual, tetapi apa dia perbuatan akak itu telah mengganggu beliau secara psikologi. Okey, maka dia dikira psychological lah. Satu perkara yang boleh jadi visual juga adalah yang tapi akan nak highlight lah, online. Online ini adalah satu perkara yang sangat sekarang ni especially selepas PKP, sewaktu PKP adalah perkara yang sangat-sangat hot lah. Maksudnya banyak sangat kes-kes gangguan seksual online compare dengan sebelum ni kan. Especially kan kalau kita ada kes, kalau ada perempuan tu ada kes je, kalau contoh ni dia buat satu perkara ataupun dia buat statement yang kita tak setuju. Tengoklah dia punya komen, mesti dia ni aku rogol kau kang bla 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 kan. Kalau kita tengok pula contoh lain, kalau ada artis-artis kan, komen-komen ini yang buat kita cringe dan rasa macam kita rasa nak je. Tapi sebab dia tidak direct komen itu pada kita, maka itu bukan kita ni tidak dikira pemandiri lah, okey. Tapi kita rasa, faham kan masuk online ni kan? Online ni maksudnya daripada di atas talian lah, okey. Boleh jadi juga hantar-hantar video, tag-tag kan, okey. Next. Okey, akan rasa itu sahaja pengenalan serba sedikit tentang gangguan seksual ni. Ada beberapa soalan lah, Pak Tia, kalau tak faham boleh tanya kan? Saya rasa lepas ni mungkin ramai sangat orang akan lebih orang kata berhati-hati dalam nak approach orang, kan nanti kata gangguan seksual pula macam tadi. Yes. Kalau kita jumpa orang, kita tak tahu pun dia ni jenis macam mana, dah tak terus peluk, rindu. Tapi sebenarnya tak selesa kan. Jadi mungkin lepas ni akan, saya harap ramai orang lagi lah akan orang kata aware dengan orang lain punya orang kata keselesaan sebelum kita buat sesuatu tu kan. Yes, cuma Fatihah, to be fair, sebab kita faham setiap orang dibesarkan dengan cara yang berbeza, jadi kita kena bagi tahu dengan orang tu yang kita tak selesa. Okay? Kiranya kita kena ada two-way communication lah. Maksudnya macam kita nak orang faham kita tapi kita tak bagi tahu macam tu. Yes, betul. Kita bagi tahu supaya dia faham, dia memahami dan kita difahami. Kalau dia buat juga tu memang layak dihantar ke penjara. Bila Kak Afika cakap tadi pasal komen kan, saya macam kalau selalu saya tengok kat TikTok tu macam bukanlah okey, maksudnya saya tahu tu jenis adalah macam gangguan agak seksual, tapi bila mana it come to Islamic macam Assalamualaikum zaujahku, adakah pada Kak Afika sendiri, adakah tu adalah salah satu gangguan seksual macam Assalamualaikum zaujahku, macam tu dia macam wow, tapi versi Islamik. Macam mana? Oh my god, so jijik. Oh my god. Dia macam ni apa-apa sahaja dia kena fulfill 3 tu. Zaujahku tu bahasa Arab kan. Kalau bahasa Melayu, Assalamualaikum isteriku. Pasti sama kan. I mean it's just language kan. It's just language. Itu hanyalah bahasa kan. Jadi tak kira apa-apa sahaja bahasa, apa-apa sahaja ayat dia guna. Katakanlah dia guna puisi Arab ke kan, syair-syair, apa-apa je lah guna lagu ke apa-apa. Tapi once dia rasa tidak selesa, once dia tak nak perkara tu berlaku pada dia, once itu adalah satu perbuatan berusakan seksual, 3 definisi tu, balik pada 3 definisi tadi tu. So kalau fulfill 3 ni, maka ia adalah gangguan seksual. Dan tadi kata semua orang kena berhati-hati. Yes, memang itulah cara yang sepatutnya. Sebab itulah kalau betul-betul adik-adik di sana, tak kira lelaki atau perempuan, rasa suka kepada seseorang dan rasa dah buat istikharah sebagainya dan yakin, maka gunalah orang tengah. Guna cara yang dia bukan untuk orang lain, untuk jaga maruah kita juga kan. Okay. Tiba-tiba buat cerita keluarga muda pula kan. Okey. Sorry Madia. Kita sebut pasal bilangan tadi, macam 2/5 kan. Kadang-kadang macam mana nak cakap mungkin ada antara kita ataupun mungkin boleh jadi roommate kita ke,
sebenarnya dia adalah mangsa tanpa sedar kan. Dia pun tak tahu tapi ataupun na'udzubillah, tapi mungkin akan datang kita jadi orang yang merasai gangguan seksual tu. Tapi sebab ini benda yang orang kata semua orang ada potensial jadi mangsa kan. Kita takkan tahu siapa yang bakal diganggu kan. Jadi betul, orang ada potensial lah. So merisaukan lah benda ni kan. Tak kisah daripada golongan kanak-kanak ke. Semualah orang kata. Orang tua pun kena gangguan seksual. Nampak? Dia kata dah tak bergetah lah apalah. Macam tu lah. Aduh. Okay. Tu saya rasa cukup lah untuk soalan yang pertama. Terus saya nak beralih kepada soalan yang kedua. Kita bila buat apa-apa ni mesti ada kontradiksi dia. Macam bila cakap pasal gangguan seksual ni sudah tentu bukan setakat fizikal je. Tapi lagi teruk mental. Saya pernah tengok satu psikosis, Aiman Psikologi punya program. Ada seorang wanita ni, dia diganggu secara fizikal. Akibat daripada dia punya gangguan seksual tu, doktor diagnosis dengan PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Yes. So nampak tak? Kita rasa macam alah benda biasa je, tapi sedar tak sedar perbuatan tu mungkin menentukan hidup dan mati seseorang tu kan. Kita dapat macam benda tu biasa ke, ataupun boleh teruk lagi jadi depression kan, ataupun suicide, na'udzubillah. Tapi benda tu possible kan Kak Afika? Nampak tak dia mendatangkan kesan yang buruk pada orang lain? Sebab tu Fatihah, kalau kita ada masa nanti akan kongsikan mitos-mitos yang lain. Salah satu mitos yang akan aku kongsi dengan Fatihah, tadi Fatihah cerita tentang apa perasaan mangsa kan. Salah satu mitos yang kita rasa adalah orang-orang yang acknowledge ataupun orang yang aware tentang gangguan seksual ini, dia adalah seorang pembunuh. It's a joy killer. They are a joy killer. You know, engkau ni aku nak gurau pun tak boleh. Gurau sikit pun tak boleh kan. Come on lah. Mungkin kita rasa bergurau kan. Tapi gurauan itu hanya satu gurauan bila ada orang gelak. You know, kalau orang tu tak gelak, maksudnya itu bukan gurauan lah. Anda letakkan tempat anda di tempat orang yang diganggu itu, maka itu bukan satu gurauan bagi dia kan. Again benda ni berbeza setiap orang. Jadi sebab itulah kita kena kenal orang dan kita baru tahu respect. Bukan hanya soalan Fatihah tadi kan, kesan-kesan psikologi dan sebagainya. Sebelum Kak pergi lebih lanjut Fatihah, Kak rasa penting sebelum kita tengok kesan, kita tengok punca dulu. Punca berlaku gangguan seksual ni banyak sangat, okey? Tapi akak kongsikan 3 perkara yang utama dululah, sebab punca-punca ini dia akan efek kesan dia lepas ni. Okey, yang pertama sekali ketidakseimbangan kuasa. Okey, ketidakseimbangan kuasa ni bukan hanya bos kepada anak buah je. Tapi Fatihah, boleh juga jadi sebab kita di Malaysia ni, kita punya budaya ni unik Maksudnya kita selalu cerita kan, yang tua dihormati, yang muda disayangi. Jadi umur ini juga boleh jadi satu faktor kuasa juga. Okey, kalau esko ke, dia presiden, kita esko ataupun apa-apa saja. Sebab kebiasaannya gangguan seksual ini dilakukan oleh orang yang mempunyai kuasa lebih kepada orang yang mempunyai lebih sedikit kuasanya. Maksudnya bos kepada anak buah ataupun lecturer kepada anak murid dan sebagainya. Okey, itu yang pertama, ketidakseimbangan kuasa. Yang kedua ini adalah satu perkara yang kita perlu address. Okey, sebab tu akak ada satu gerakan gerakan yang betul-betul nak address toxic masculinity ni ataupun masculinity toxic. Apa itu toxic masculinity? Akak bagi contoh terus. Contoh toxic masculinity ni adalah sifat-sifat lelaki yang dianggap masculine kalau dia buat. Okey, tetapi sifat itu adalah toksik. Okey, maksudnya tak semua masculinity itu adalah toksik, tetapi toxic masculinity itu adalah toksik lah. Contohnya antara perkara toxic masculinity ni, lelaki tak boleh nangis. Tak apa kita fikir kepada gangguan seksual, kau kalau cakap dengan perempuan kau kena cakap macam kau lelaki macho. Dan ini adalah benda yang kita defeat hari-hari. Kita tengok drama tengok lelaki tu ganas macam mana pun, macam mana dia layan perempuan. Kalau kita tengok drama Korea macam mana dia tarik heroin Korea dia dia tarik sampai perempuan tu terbang lah sebab ringan kalau akak mungkin lah gravity tu grab lebih sikit, tapi dia tarik macam tu dan sebagainya. Ini dianggap sebagai wah machonya.
Okey, tapi itu adalah satu benda yang toksik. Jadi itu antara punca-punca berlaku lah. Yang terakhir sekali adalah budaya. Akak tulis kat tepi itu, budaya sokong dan tidak menyokong. Yang sokong ini adalah budaya-budaya kita, ada budaya yang dah dinormalisasi, menyokong gangguan seksual itu berlaku. Macam tadi cakap lah kan, alah orang gurau ke. Macam tak biasa lawak malam Jumaat kan. Alah, ingat aku nak sangat kau, gurau-gurau je nak ambil kau jadi bini nombor 2. No. Okey, itu adalah budaya yang menyokong. Tetapi ada juga budaya yang tidak menyokong mangsa dan pemandiri ini untuk kehadapan. Macam kita cakap tadi kan, awal tadi kita cerita daripada YouGov Omnibus, dia cerita mangsa-mangsa ini atau pemandiri-pemandiri ini dia tak nak report sebab dia takut kesan kepada diri. Ini adalah budaya victim blaming lah, especially dalam kita punya di Malaysia kebiasaannya. Kalau perasan akan ambil contoh lah. Kita akan ada a set of checklist bila kalau kita dengar cerita, perempuan tu kena rogol, let's say perempuan tu kena rogol, kita akan ada checklist, tengok macam mana dia pakai taurat tak, okey pakai taurat, check. Dia cakap macam mana dengan lelaki tu, okey dia cakap dengan nada yang biasa tak menggoda, okey check. Dia bawa perlindungan tak, okey check. Dia belajar self defense tak, okey check. Kalau dia check semua ni, barulah dia bukan salah dia. Okey, faham? Contohnya kalau kita nampak perempuan tu kena ganggu secara seksual kan. Contohlah kes, akan ambil kes real kes yang polis ganggu seorang wanita yang dia tak pakai bra tu kan. Okey, ramai kalau kita tengok komen, orang akan cakap, kau siapa suruh kau keluar tak pakai bra? Siapa suruh kau keluar tak pakai bra kan? Dia salahkan perempuan itu. Dan kalau perempuan seksi kena ganggu, padan muka kau memang minta kan? Jadi ini adalah budaya-budaya yang sangat tidak sihat dan lagi membanyakkan dan mengiyakan gangguan seksual itu berlaku biarpun kepada sesetengah orang. Tapi hakikatnya kan Fatihah, bukan pakaian yang menentukan jadi mangsa atau tidak. Okey, dan seharusnya apabila berlaku perkara ini, pelaku adalah fokus yang kita perlu buatlah. Okey, sebab punca-punca inilah maka kesan dia kepada orang-orang ini, okey, akak bahagi kepada 4 bahagian. Okey, basically tiga orang lah pemandiri dan juga masyarakat. Pemandiri dari segi emosi, kita kena faham bila kita kena ganggu secara seksual, anda bayangkan anda diganggu, tiba-tiba anda bayangkan anda naik bas, tiba-tiba ada orang cubit punggung anda. Perkara pertama yang anda akan rasa adalah macam, ya betul, takut. Kita akan rasa denial dulu. Kemudian kita akan rasa fobia. Lama kan? Okey, biasanya lama lah. Kadang-kadang dia tak sedar dan akhirnya dia akan ambil keputusan sama ada macam dia akan abaikan ataupun dia akan teringat-ingat sebagainya benda ni. Jadi ini adalah kajian yang akan ambil daripada student yang nombor 1 dan nombor 2. Ini adalah daripada hasil kajian student di Jordan tak salah akak. Dekat slide tu akak ada letak link artikel dia. Nanti boleh tengok balik lah. Ini antara benda yang dia jumpa lah. Marah. Okey, dia rasa anxiety, hilang rasa diri, malu, rasa bersalah. Faham tak? Pemandiri ni yang boleh rasa bersalah. Dia self-blaming. Mungkin aku tak jaga diri aku dengan cukup baik. Mungkin aku rasa aku ni terlalu cantik kot. Faham tak? Maksudnya mungkin aku make up sebab tu orang ganggu aku secara seksual. Dia rasa bersalah pada diri. Dan yang paling sedih, ini akak susun ikut peratusan hampir 10% dia punya perasaan adalah dia harapkan ada yang dengar. Somebody would be willing to listen to them. And PTSD, like you said earlier, PTSD, post traumatic syndrome, ini adalah satu perkara yang kita tak nampak. Kadang-kadang kita tengok orang tu macam biasa kan, kita nampak macam dia okey lah tu. Sebab tu sepatutnya kalau perkara-perkara ni berlaku pada kita, kalau kita boleh handle sendiri, kita ada kawan, kita ada support system yang baik, alhamdulillah. Kalau tak ada, cari orang yang boleh dipercayai, yang kita yakin boleh sokong kita. Sebab kadang-kadang bila kes gangguan seksual ni, dia agak tricky sikit tau Fatihah. Contoh dari psikologi kan, psikologi tadi kan, kalau kena ganggu seksual,
kita cerita lah, aku stres lah, mamat ni duk kacau aku. Lepas tu member pula cakap dengan kita, kau untung lah, at least ada orang nak kat kau. Important, tu nanti kita akan cover seterusnya. Itu antara kesan emosi yang, sebab kita faham bila kena tu apa perasaan dia. Dan perasaan ni, sebab akak secara jujurnya, akak kongsi sikit lah, waktu akak form tu, akak pernah kena group. Lelaki ramai-ramai datang. Sebabnya kita yang dulu macam masa sekolah, sebenarnya kita yang cik gaduh dengan diorang. So diorang pun okey. Dia tak buat apa pun, tapi just macam nak intimidate kita. Sebab kita perempuan, dia tahu kita takut kalau dia datang ramai-ramai kat kita. Sampai sekarang, efek dia kepada sosial ini. Sampai sekarang akan bila ramai-ramai lelaki yang kita akan rasa macam dalam hati ni berdebar-debar, macam-macam perasaan terfikir-fikir. Anxiety tu memang rasa kalau boleh kira blood pressure tu memang naik. Maksudnya perkara tu memang boleh menghantui dalam jangka masa yang lama lah. Dan setiap orang ada coping mechanism berbeza. Manakala sosial pula, kebiasaannya apa yang berlaku secara emosi ini akan efek secara sosial. Macam kita tengok tadi kan, ada daripada statistik yang akak kongsi awal tadi, ada yang pindah sekolah, ada yang pindah kerja, prestasi belajar menurun, kurang rasa keselamatan, lack of security, lack of trust, dah tak percaya dah dengan orang kan. Nampak orang je tiba-tiba macam, dia ni rasa takut dah. Contoh kalau kena kat bas kan, kita naik bas pun kita rasa macam, takut dengan orang kan. Dan especially susah berinteraksi dengan berlainan jantina. Maksudnya dia rasa tak percaya lah. Dia ni kan aku cakap, aku message dengan dia kan, tiba-tiba dia nak buat benda macam-macam pula dengan aku. Dia dah tak percaya dengan orang. Masyarakat pula, apa efek daripada masyarakat, Fatihah? Yang pertama sekali, keruntuhan akhlak. Keruntuhan akhlak ni yang paling menakutkan lah kan. Kalau kita tengok gangguan seksual, apa rukun negara kelima? Kesopanan dan kesusilaan. Secara sahnya gangguan seksual ini telah melanggar kesopanan dan kesusilaan. Kalau cerita daripada Islamic point of view pula, karamah insaniah, kemuliaan seorang wanita ataupun seorang manusia itu sendiri telah dilanggar kan. Orang tidak dianggap lah maksudnya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, patriarki. Sebab apa? Bila perkara ini berlaku, tadi kita ingat tentang ketidakseimbangan kuasa. Apabila ramai yang diganggu secara seksual ini, maka bila budaya itu tidak menyokong, maka secara automatiknya victim blaming akan berlaku dan perempuan itu akan dianggap adalah punca kepada gangguan seksual itu berlaku, dan lelaki akan menjadi lebih berkuasa sebab dia rasa macam orang backup aku kan. Nanti kita tengok dekat pelaku ni lah Dan yang paling penting adalah masyarakat tidak selamat. Lepas ni Fatihah, kalau kita tengok agaknya kalau macam kes-kes dengan polis ni kan, bila kita lalu dekat roadblock pun kita rasa macam boleh ke percaya kat polis ni? Apa-apa berlaku, boleh ke percaya kat polis? Polis yang sepatutnya kita polis pula yang buat gangguan seksual. Dia akan menjalankan masyarakat tidak selamat. Tapi akak bagi contoh polis ni tidak bermakna akak deny semua kerja keras polis tau. Polis memang sangat bagus. Tapi biasalah kan, sebab nilai setitik rosak susu sebelanga kan. Dan yang terakhir adalah pelaku. Apa kesan kepada pelaku? Kadang-kadang orang tak nampak kesan pada pelaku ni, orang tak tengok sangat. Tapi yang pertama sekali, apa yang berlaku pada pelaku ni, apabila contohnya apabila dia buat dan dia ada apa-apa tindakan diambil ke atas mereka, maka mereka akan merasa lebih berkuasa atau mereka akan merasa dapat approval lah. Contoh bila dia kena raba kan, tiba tak ada orang call him out, tak ada orang tegur dia, tak ada orang, perempuan tu pun gila, kita pemandiri ni terkejut tak ada buat report polis, tak ada apa-apa tindakan yang kena kat dia, dia rasa macam aku boleh buat lagi lah kan. Sebab tu hubungan perbuatan berulang tadi tu agak cakap kan, dia boleh buat lagi, dia rasa macam aku ni invisible, rasa aku ni power lah, hebat gila lah. Mungkin dia rasa bila dia buat benda tu macam tadi toxic masculinity dengan berbuat demikian, dengan melayan orang lain dengan tidak baik atau mengganggu orang lain secara seksual, membuatkan dia merasa dia lebih hebat. Ini juga satu masalah psikologi lah kan. Kalau apa masalah spesifik tu kena bawa dia jumpa psikologis lah. Dan hubungan interpersonal yang tidak sihat. Sebab apa? Dia akan treat perempuan macam mana cara yang dia nak buat, sebab dia tak pernah orang kata tidak. Contoh kan, kalau dia biasa pegang perempuan kan, sikit-sikit cakap pegang perempuan, lepas tu semua perempuan pun macam tak
kisah ataupun perempuan tu rasa macam tak selesa tapi tak cakap dengan dia, ataupun tiada apa-apa tindakan, orang sekeliling pun tak support Mandiri tu, dia rasa macam kalau aku cakap dengan orang tak apalah, aku pegang-pegang orang kan. Cara dia treat orang hubungan interpersonal yang tidak sihat ni, maknanya cara dia treat orang, dia tak kisahlah orang tu selesa ke tak selesa ke, janji aku nak buat apa yang aku nak buat. Baik. Okey, Fatihah, itu kot sedikit perkongsian berkenaan dengan kesan gangguan seksual ni kepada Mandiri, kepada individu dan kepada masyarakat. Saya sangat tertarik tentang budaya sokong tidak sokong kan. Kalau kita lihat, kita ni hidup dalam masyarakat Malaysia yang sebenarnya boleh orang kata menyokong secara halus gangguan seksual ni. Macam kalau kita kecil-kecil kan, ni macam apa yang saya experience lah. Macam kalau ada orang-orang besar macam bila ialah sesuatu yang orang kata tak enak kan, lepas tu nanti family akan cakap alah tu kan pakcik contoh, alah tu kan gurau. Nampak daripada kecil kita sudah ditanam dengan mentaliti yang alah tak apa. Jadi bila makin besar kita hidup dengan, kita tak tahu benda tu sebenarnya benda ni salah, tapi sebab kita hidup dah ditanam sedari kecil pemikiran yang begitu, sampai besar pun kita membawa pemikiran macam tu. Dan lagi satu victim blaming tadi, macam sepatutnya bila berlaku gangguan seksual ni kita fokus kepada orang kata isu tu sendiri ataupun pelaku, tapi kita cari penyelesaian, kita cari pula salah orang tu. Cakap Afrika cakap tu lah, itulah kau tak tahu Taurat, itulah kau jalan terlegar-legot, kedek-kedek. Tapi nampak tak daripada situ sebenarnya kita ada ciri-ciri macam memenangkan si pelaku tu. Kenapa kita tak cari salah pelaku? Kenapa kita tak hukum dia selayaknya kan? Tapi sebaliknya kita cari pula sebab macam itulah kau, macam tadi Kak Afika cakap pasal yang kes polis kan. Itulah kau tak pakai bra, itulah kau badan mantap sangat. Nampak tak kita hidup dalam masyarakat yang begitu. Jadi agak sukar nak buang satu orang kata yang itulah budaya itu kan, normalization of the sexual harassment lah. Tapi Fatihah, kita perlu akui dibandingkan dengan 10 tahun ataupun tak 10 tahun lah, even 2-3 tahun ke belakang compare dengan tahun sekarang ini, masyarakat lebih aware. Sebab itu advokasi ini ataupun proses pendidikan ini sangat penting. Okey, sebab bila nanti kita akan pergi lebih lanjut sebab proses pendidikan ini sangat penting, sebab hanya pendidikan aja mampu mengubah masyarakat. Okey, walaupun dia tidak akan, tak adalah kalau hari ni kita buat program ni esok confirm tak ada 100% student akan kena gangguan seksual, tidak. Proses pendidikan ni perlahan, slowly but surely. Akak yakin dengan benda itulah. Okey, jadi that's why akak rasa perkara ni kalau orang nak suruh akak cakap hari-hari pun, insyaAllah selagi badan sihat kita boleh bercakap. Sebab kita kena cakap, kita kena beritahu dengan orang. Sebab yelah kan, memang kalau bukan bermula daripada generasi kita, macam mana kita nak selamatkan generasi yang kemudian kan? Kalau kita bandingkan zaman kita dengan zaman mak kita pun berbeza kan. Jadi kita sekarang ni we are moving towards, akak boleh sebut towards the right direction lah. Cuma nanti ada beberapa kekangan. Contohnya untuk teman-teman Fatihah dan semua, sekarang ni kita ada rang undang-undang gangguan seksual yang sepatutnya dibentangkan pada Mac tahun lepas, dan sepatutnya dibentangkan ni ditolak, dan kita expect bila parlimen buka, which only Allah tahu bila akan dibentangkan rang undang-undang gangguan seksual ni. Sebab sangat penting nanti mungkin kita kalau ada masa Fatihah nanti akan cerita sedikit tentang rang undang-undang gangguan seksual ni, apa kekangan undang-undang sedia adil dan sebagainya. Okey, silakan Fatihah, teruskan. Saya terpesona dengan isi-isi yang Kak beri, Cewa. Dengan bebelan bebelan. Advokasi orang kata kan, tambah ilmu. Betul. So saya nak bagi ke soalan ketiga lah. Bila orang kata ada masalah ni, kita sebenarnya ada jalan penyelesaian. Tapi mungkin orang tak tahu di mana nak bermula, kepada siapa golongan yang berautoriti. Jadi mungkin Kak Afika boleh share sikit jalan-jalan yang sepatutnya dilakukan oleh mungkin orang-orang yang pernah mengalami gangguan seksual di sini, tapi tak tahu mana yang perlu dituju, apa yang perlu dibawa sebagai bahan bukti kan. Sebab mungkin kita kira dia orang belum ada pengetahuan yang cukup mendalam tentang ni. Jadi mungkin Kak Afika boleh share sikit ke mana dan di mana.
InsyaAllah. Baik. Dengar macam akak teringat lagu nasyid pula. Jalan-jalan, jalan yang luas. Okey, tak apa, abaikan. Terima kasih Fatihah soalan. So akak teruskan dengan tadi langkah yang boleh diambil lah kan. Basically untuk langkah yang boleh diambil ni, akak bagikan kepada tiga golongan yang perlu mengambil langkah pertama. Okey, yang pertama sekali individu. Individu ni termasuklah bukan hanya sekiranya anda pemandiri tetapi juga sekiranya anda adalah kawan macam Fatihah cerita tadi kalau roommate kena ke kan. Jadi apa yang kita sebagai individu boleh buat? Yang pertama sekali tolak ataupun call it out. Call it out, okay? Call it out. You have to tell people that you don't like it. Kalau you tak boleh tulis, you tak boleh cakap, kita tak ada keberanian untuk cakap. Ini kebiasaannya kalau orang-orang yang, especially orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, macam bos dan sebagainya kan. Okay? Tolak, kita kena cakap tidak. Sebab again gangguan seksual ni Fatihah, dia tidak tergantung kepada niat pelaku tau. Maksudnya contoh dalam tadi punya kes kan, cakap dengan Remisa kan, akak punya niat ni baik, akan nak membina hubungan lah dengan dia kan. Kira kita nak membina silaturahim bagai. Kalau ayat-ayat Islamik ni kita nak ta'aruf dengan dia kan. Niat nak ta'aruf. Tetapi bila satu pihak tidak selesa, maka itu dikira gangguan seksual. Tapi kita perlu cakap dengan dia. Kalau kita tak boleh cakap, tak ada masalah. Kita tulis. Kalau tak boleh tulis, kita guna orang ketiga. Okay? Sebab apa pun akak percaya we have to be fair. Sebab biasanya gangguan seksual ini adalah perbuatan yang berlaku berulang-ulang. And logiknya kan, kalau orang tu kalau dia raba kita dekat bas, mesti sebelum ni dia pernah raba orang lain. Kan? Sebab tu dia tak pernah tertangkap raba orang lain. Sebab tu dia boleh raba kita lagi. Kan? Itu kebiasaan. Okey, yang kedua kongsi. Sebab tadi kita dah kongsikan kan apa efek-efek gangguan seksual ni, dia boleh efek kita punya mental. Kalau kita tak boleh kongsi dengan orang, kongsi ni pun kita percaya pada orang yang kita percayalah, jumpa kaunselor atau sebagainya. Tapi kaunselor ni pun okey, tak apalah. Jumpa kaunselor, psikologis, orang yang kita boleh percaya. Okey, dan seterusnya catat. Catat ni Fatihah sangat menarik. Ada satu kes tabung haji ada satu kes Asmah versus kata ingat Allah SWT. Tapi basically Asmah ini dia diganggu secara seksual oleh bos dia. Okey, bos dia ganggu secara verbal lah. Buat lawak-lawak lucah, ayat-ayat lucah, ajak jadi bini nombor 2 dan sebagainya. Okey, jadi apa yang berlaku? Akak cerita dulu, akak cerita sikit lah Fatihah. Apa yang berlaku? Asmah ni diganggu oleh bos dia. Jadi Asmah tak puas hati. Asmah pergi ke HR, mengadu dekat HR. HR dia buat siasatan, dia kata bukti tak cukup. Jadi apa yang berlaku? Bos dia tu ditamatkan kontrak dan Asmah yang kena tukar department. Okey, bos dia tak puas hati. Bos dia kata Asmah ni fitnah aku, dah telah merosakkan maruah aku sebagai seorang lelaki Muslim mukmin yang berjaya, yang dihormati. Dia saman Asmah. Asmah, alhamdulillah Asmah ni seorang yang sangat bijak. Dia catat setiap satu lawak dan setiap satu perkara yang berlaku. Dia catat apa bos dia cakap, ayat dia sebiji dia catat. Dan dia Asmah counter balik dan Asmah menang kes tu sebab dia ada bukti. Okey, dan itulah sebab mungkin dari pihak bos dia telah dinormalisasi dengan lawak-lawak ni, that it is okay for you to do this sexual jokes. Jadi dia rasa macam, aku tak salah lah sebab tu dia saman Asmah at first place. You know? Tapi alhamdulillah dia catat everything. So you have to catat, benda-benda ni akan menjadi kronologi kes lah. Nanti kes-kes dia akan check benda-benda ni. Okay? Yang seterusnya lapor ni especially kalau even dekat universiti sadly tadi kita ada share universiti punya statistik, sadly daripada 20 IPTA hanya 3 je yang ada polisi gangguan seksual. Okey, maksudnya dia tak ada, ataupun kalau ada polisi pun ada yang tidak dijalankan dengan baik. Contohnya berlaku kes gangguan seksual dekat UM kan. Ini antara kes-kes yang hot lah kan, dan dekat UM tu memang sangat hot lah. Tapi dia punya polisi cantik kita pun refer juga polisi-polisi yang available ni masa kita nak bangunkan polisi untuk ABIM. Jadi tapi tidak dijalankan dengan baik. Kalau ada polisi tak boleh jalan dengan baik, ni kan lagi yang tak ada polisi.
Jadi macam mana kita nak wujudkan suasana yang selamat, suasana yang boleh dipercayai oleh Mandiri ni kan, untuk dia cari bantuan dan dapatkan justice for themselves. Okay, that's why seterusnya sokong. Sokong ini sangat penting. Akan minta sangat-sangat kepada kawan-kawan. Sebab kan kalau kita di zaman bila umur kita dah 20-an, kita banyak depends on kawan-kawan even di sekolah pun sama kan, banyak depends on kawan-kawan. Kawan-kawan, kita kena jadi empathy. Bila kita dengar, jangan letak pada diri sendiri. Dan yang paling penting, jangan dengar je kan. Oh, kau kena report ni. Oh, jom aku bawa kau report polis. Jangan sebab tak semua orang bersedia. Yang paling penting, you have to calm them down dulu. Tenangkan diorang dulu, jaga emosi diorang dulu. Kalau betul kawan kita tu dah bersedia nak buat report, then barulah kita bawa dia pergi report. Okey, jangan dia tak nak. Tak ada, jom, aku tarik kau. Kau tahu tak, kalau kau tak report ni, nanti dia buat kat orang lain macam mana? Jangan kita buat lagi dia lagi stres daripada orang tu stres level 5, terus level 10 sebab kita nak kurangkan dia punya bebanan tu lah sebab memang waktu kena tu biasanya ada seorang peserta kad ni dia cerita memang daripada agak berjam jugalah dia duduk diam je sebab dia macam tak boleh nak proses apa yang berlaku dekat dia, apa yang berlaku tadi macam tu, apa yang berlaku tadi kan. Okay, that's why sokongan ini sangat penting. Okay, yang terakhir adalah advocacy ataupun sistem pencerahan lah, education. We have to educate people. Cerita, cakap dengan orang. Lepas ni, tak semestinya ada program macam ni je kan. Maksudnya kalau jumpa kawan-kawan, aku tu tak cerita. Kita normalize untuk educate orang tentang benda ni. Okay. Sorry, batuk. Okey, organisasi pula. Apa yang organisasi boleh buat? Yang pertama sekali, suasana. Ingat tak tadi kita cerita tentang budaya yang sokong tidak sokong? Kita perlu pastikan budaya kita dan suasana kita itu kita berikan satu suasana yang selamat. Contohnya, salah satu company yang bagus adalah Etika lah, based on cases yang before sebelum ni. Apa yang berlaku, ada staff dia kena gangguan seksual, kemudian pelaku tu tak puas hati sebab dia kena dismiss. Bila etika siasat, pelaku tu dia dapati bersalah dan dia kena dismiss lah. So dia tak puas hati, dia pergi jabatan buruh. Dia kata dia kena wrongful dismissal. Dia kena pecat secara macam kena perangkap lah. Dia tak bersalah lah dia tak mengaku salah. So bila jabatan buruh buat siasatan dan Etika mempunyai polisi yang bagus, sebab tu ada polisi nanti aku cakap dan Etika tak bersalah lah, dia terlepas daripada apa-apa sahaja dakwaan. Dan daripada perkara tersebut, buatkan pemandiri ataupun staf-staf etika lain rasa macam, oh selamat untuk aku pergi ke HR. Sebab aku tahu aku akan dibela. At least kajian ataupun aku punya kes ni akan disiasat lah. Sebab kalau ikut akta kerja, dia tidak wajib pun, atau buruh kan, dia tak wajib pun untuk siasat semua kes-kes yang diberitahu. Okey, sebab tu suasana sangat penting dan untuk mewujudkan suasana yang selamat untuk pemandiri itu dan suasana yang tidak selamat untuk pelaku buat kepada pemandiri ataupun kepada sesiapa gangguan seksual ini, salah satu caranya adalah polisi. Okey, untuk polisi ni perlu libatkan manajemen lah. Polisi ataupun kod amalan. Okey, alhamdulillah di ABIM kita di peringkat akhir untuk kita finalize polisi kod amalan pengendalian gangguan seksual. Maksudnya kat mana channel dia nak report. Kalau ada masalah gangguan seksual, kat mana nak report. Nak buat apa. Lepas tu apa definisi, apa yang dikira sebagai gangguan seksual. Apa tindakan yang boleh dikenakan kalau orang tu didapati bersalah dan sebagainya. Okey, dan kurangkan risiko. Kurangkan risiko ni macam mana? Contohnya kita elakkan, contohlah kan, elakkan bila meeting berdua, make sure pintu dibuka. Contoh, ataupun dekat kita punya office tu ada glass. Kalau kita nak jumpa lecturer, elakkan jumpa lelaki dan perempuan. Maksudnya kalau lecturer tu perempuan dengan lelaki, elakkan, ataupun lecturer tu lelaki dengan perempuan seorang, elakkan. Cuba ajak teman ataupun cakap dengan dia, minta buka pintu lah. Bagi tahu je dengan lecturer dia
kita kena tengok kurangan risiko lah. Sebab kalau di public lain ni, kalau di organisasi memang sangat-sangat penting untuk kita ada polisi, dan yang penting higher management, orang-orang atasan. Macam kalau yang mendengar, kalau Presiden PKPIM mendengar dan naik Presiden Hewi mendengar, maka perlu wujudkanlah suasana selamat untuk adik-adik Hewi dan adik-adik Rijal dari PKPIM kalau berlaku gangguan seksual pada mereka, untuk mereka adukan kepada orang atasan. Jadi orang atasan ni memang sangat penting lah. Leadership have to be aware and kena ada political willingness untuk ambil sesuatu langkah untuk bantu. Dan seterusnya masyarakat. Masyarakat yang penting, pertama sekali sensitif. Tolong jadi sensitif. Dan second, proaktif. Yang kita selalu sebut sebagai active bystander. Active bystander ni macam mana? Maksudnya kalau kita nampak, kadang-kadang kita nampak orang tak selesa kan, maka cuba buat sesuatu. Dia adalah step-step dia. Kalau kita buat training setengah hari, bolehlah Kak kongsikan step-step dia kan. Tapi basically dipendekkan cerita, lakukan apa sahaja yang kita mampu. Contoh sekarang ni yang kalau kita tengok banyak orang, cerita contoh kalau orang tu tak selesa kan, kita nampak orang tak selesa, kita datang kat dia, Mina, lama tak jumpa, kau sihat ke? Kita buat macam kawan dia dan kita tarik dia daripada keadaan tu. Sebab tak semestinya orang, apabila kita berada dalam keadaan tu, kerana kita pun macam, apa aku nak buat, dia start kan. Jadi kita mengharapkan orang sekeliling. Jujurlah, waktu berlaku tu kita akan rasa macam, ya Allah, tolonglah hantar seorang untuk untuk tolong aku kan. Jadi be that active bystander. Alright? Okay. Ada masa lagi ke? Fadia? Ada insya-Allah lagi. Sekejap Okay. Manakah ada masa lagi Fadia? Akan nak kongsikan sedikit mitos lah. Sedikit pula beberapa mitos yang berkenaan dengan sexual harassment ni. Okey, yang pertama ni tadi akak dah cerita sexual harassment is not an employment issue. Orang rasa sexual harassment ni adalah personal issue kan. Kalau kau kena ganggu kau seorang lah. Tidak sebab impact tadi kita dah cerita impact dia. Dia akan impact kepada masyarakat, impact kepada keluarga. Dan anda bayangkan kalau lelaki-lelaki ini menjadi bapa-bapa kepada lelaki yang lain. Do you think they would stop their son if their son doing something wrong? Like if their son sexually harass another girl or another boy, they wouldn't because they don't think it's wrong. Okay, so dia jadi macam vicious cycle, right? Okay, next ialah mitos yang ni, sexual harassment ni baru ni, benda-benda baru. Dulu tak ada kan. Kalau kita buat polisi lagi naik kes. Tidak sebenarnya sexual harassment daripada dulu lagi dah ada. It's a forever punya issue. Kalau kita tengok rang undang-undang gangguan seksual ni, diorang dah buat sejak daripada usaha ni dah dimulakan 30 tahun lepas. Bukannya baru 2 tahun lepas naik tentang undang-undang gangguan seksual. Tidak Tetapi apabila mangsa-mangsa ini atau pemandiri ini, dia biasanya dia senyap. Macam kita cakap tadi kan, sebab dia takut, dia tak nak laporkan sebab dia takut, they are afraid of retaliation, they are afraid what would they face. Takut biasa dia akan orang akan pandang dia serong. Contoh mungkin kalau kita report orang atasan kita, orang atasan yang lain, geng-geng dia, kalau kita report manager kita, manager lain akan pandang kita macam kau lah ni menghancurkan member aku punya masa depan kan. Dia takut benda tu. Dan sebenarnya polisi ini, macam kalau kita ada polisi macam Kak sebut tadi, akan menghantar signal kepada pemandiri, kepada ahli kita, kepada orang-orang sekeliling kita bahawa we are there for you. Okay, if something happen to you, we would do our utmost best to help you. Okay? Dan kita bagi warning sign lah kepada pelaku bahawa ada polisi yang awak akan dipersoalkan. Sorry. Ini tadi akak dah cover. Seterusnya, ini adalah
macam cakap tadi lah bila kawan kita kena ngorak, kawan kita tak selesa, it's just a way of giving compliments. Orang kau patutnya rasa flattered, orang ngorak kau ni tak tiba syukur orang ngorak, kau boleh komplain lah Tidak again, ingat dalam kes sexual harassment, 3 perkara itu sangat penting, dan 3 perkara dia adalah survivor centric. Maksudnya dia akan depends kepada apa yang survivor itu rasakan, apa yang penerima itu rasakan, bukan apa yang pelaku lakukan atau pelaku yang sorry atau yang pelaku, right? Ini yang satu lagi again dia cakap lah, biasalah lelaki tarik dengan perempuan tarik dengan lelaki, so you have, mestilah perempuan tersuka bila kena bila tiba lelaki pegang tangan dia, it's a sign of appreciation, bla bla bla. Tidak again, 3 perkara tu. Kalau you sexual attract ataupun flirting ini dia mutual consent, tetapi kalau ada satu pihak yang tidak merasakan perkara itu dia suka, dia rasa tak selesa dengan perkara tersebut, maka ia adalah sexual harassment, right? Okay, seterusnya ini yang tadi agak cerita kan, only certain types of people. Kadang kita nampak orang-orang ustaz-ustaz ni takkan lah ustaz-ustaz ni nak harass orang kan, takkan lah pakcik tu dah tua, takkan lah nak harass orang. Dia ni perempuan, takkanlah perempuan nak harass orang. Tidak mangsa dan pelaku boleh jadi sesiapa sahaja dan boleh berlaku di mana-mana sahaja di bila-bila masa, right? Okay, ini yang sangat penting. If you ignore sexual harassment, it will go away. No, it wouldn't go away. In fact, if kita ignore, dia akan menjadi, kita selalu dengar kan, diam tanda setuju. Jadi kalau kita ignore benda tu, in a way we are giving green light to the perpetrator that what they are doing is okay. Right? So silence does not stop sexual harassment. Okay, itu sahaja dari akak malam ini. Fatihah, back to you. Ya, Alhamdulillah. Saya rasa flow yang sangat baik daripada satu-satu akak cover kan. Saya nak tambah sikit kan. Sebab ramai yang rasa takut bila, kita tak nafikan lah benda tu adalah satu trauma kan kata. Tapi apa orang kata, bila mana mangsa-mangsa ni bersuara, itu merupakan saya rasa adalah satu kuasa veto lah untuk mengubah mentaliti tu. Jadi macam sebab kita dah ada orang kata testimoni kan, bila dah diganggu kena juga buat supaya ada gerakan membela nasib orang cakap. Jangan diam je, tak dinafikan, mungkin agak menakutkan untuk mereka ni bersuara, risau dimalukan, apa-apalah cakap-cakap tadi, tapi saya rasa perlu bersuara kan. Tak apa, mungkin memakan masa sikit tapi at the end kita kena ambil satu tindakan untuk memberhentikan apa orang kata kebiasaan ini. Jadi saya ada satu, kita go Q&A sikit lah. Itu Fatia cakap pasal report, mungkin ambil masa kan. Akan kongsi sikit je tentang Me Too Movement. Pernah dengar Me Too Movement? Tak pernah. #MeToo Movement, you boleh cari lah METOO. So Me Too Movement ni adalah satu movement yang worldwide dia sebenarnya bukannya something yang di plan pun kita akan start dengan ini, tidak. Dia start dengan ada orang yang start ke hadapan melaporkan tentang gangguan seksual yang berlaku pada dia, kemudian dia telah membuat satu wave tau kat satu dunia ni. Contohnya lah kalau kat Malaysia ni yang paling recent, yang paling high profile controversial adalah kes Daim Said. Kita perasan kan bila Daim Said ni ada seorang report, orang lain yang akan ke hadapan. Sebab bukan mudah. Tapi again Fatia, akak setuju pelaporan itu sangat penting, tetapi prioritinya adalah menjaga pemandiri ini dulu. Okay, menjaga keperluan dia dululah. Apa yang diperlukan, sokongan mental, kita bagi sokongan mental especially. Okay, silakan Fatia, sorry. Empathy lah maksudnya macam sebenarnya kita ni susah nak ada empathy, tapi kita mudah simpati. Macam mana nak letakkan empathy tu? Kita letakkan diri kita dalam tempat mangsa kan. Macam pada kita, alah biasalah kena dia pun. Tapi bila kita letakkan diri kita dalam tempat dia,
mungkin kita rasa mungkin kita lagi teruk daripada tu atau mungkin terus pengsan ke. Kita tak tahu kan apa yang akan berlaku. So itulah empathy. Jadi kita dah sampai ke penghujung kan. Masa agak mencemburui kan. Tapi saya seronok berbincang topik ni sebab saya rasa terpanggil lah untuk sama-sama belajar kan. Jadi saya nak akak bagi sikit lah harapan akak kan pada untuk advokasi masalah seksual ni sendiri. Baik. Akak percaya apa-apa sahaja bermula dengan pendidikan yang pertama dan dia akan start dengan individu. Okey, maksud dia kalau apa-apa sahaja kita start dengan diri kita dulu. Kita faham betul-betul isu, kita cerita dengan kawan-kawan kita dan kalau ada kawan yang memerlukan, kita start dengan diri kita lah maksudnya. Kalau ada kawan yang report dengan kita, kita cari channel yang betul untuk dilaporkan. Kalau ada orang yang berlaku depan kita, kita jadi active bystander. Kita hulurkan bantuan dulu, kita tolong orang dulu, itu yang pertama. Yang harapan akak yang kedua, yang lebih besar adalah supaya undang-undang gangguan seksual ini, adili gangguan seksual diluluskan. Sebab apa ya Fatihah? Sekarang ni contohnya, memang kita ada gangguan seksual dekat peruntukan undang-undang, ada beberapa. Kanun keseksaan contohnya. Kanun keseksaan kalau tetapi beban pembuktian sangat berat. Contohnya Fatihah, kalau akak kena raba dekat bas, akak kena tunjukkan bukti akak kena raba kat bas, gambar ke apa-apa ke kan. Jadi mustahil lah, takkanlah kita dah kena raba pun tu kata bang raba lagi sekali saya nak bergambar. Takkanlah pula kan. Jadi beban pembuktian tu sangat berat dan susah untuk untuk dibuktikan. Sekiranya ada undang-undang gangguan seksual ini, satu badan ataupun satu komiti akan ditubuhkan dan dia akan dijudge dalam dengan menggunakan cara yang lain. Sebab again gangguan seksual ini adalah satu benda yang sangat subjektif, berbeza. Mungkin something yang sensitif pada Fatihah tidak sensitif pada akak. Jadi dia perlu cara pembuktian dan cara judgement yang lebih berbeza. Yang berbezalah. Sebab itu undang-undang gangguan seksual ini perlu diluluskan dan perlu secepatnya. Kalau adik-adik boleh join antara kempen advokasi yang kita banyak bersama dengan awam All Women Action Society dalam advokasi gangguan seksual, training dan sebagainya. Antara benda yang kita push adalah untuk kita pastikan RU gangguan seksual ini dibentangkan dan diluluskan di Parlimen. Okay, again start dengan diri sendiri dan insyaAllah kita je yang boleh selamatkan generasi yang akan datang. Jangan harapkan orang lain lah. Okay. Cakap pasal undang-undang tu kan, kita pun kita kata kita nak lah nasib-nasib mereka yang pernah menjadi bangsa ni terbela jadi kita tak nak lah benda yang sama berulang lagi kan. Jadi macam Kak Afika cakap, pendidikan yang paling utama. Saya rasa pendidikan ni sepanjang zaman kan. Kalau tengok di Twitter, antara figura yang saya rasa mengetengahkan advokasi pendidikan seksual ni adalah Akhi Fairuz Al-Jengkawi. Jadi saya nak orang kata mengajar lah. Mungkin boleh belajar daripada Akhi Fairuz pun agak aktif di Facebook. Jadi kita tahu ramai ibu-ibu, ayah-ayah yang agak aktif di Facebook. Jadi mungkin boleh ikuti Akhi Fairuz untuk kita sama-sama belajar lah. Especially adik-adik kan. Kadang-kadang daripada kecil lah kita nak terapkan benda tu supaya dah besar nanti dia orang tahu benda tu ya ataupun tidak. Jadi saya pun berharap sila budak-budak kan. Tapi menariknya bukan menarik. Sebab kanak-kanak ini adalah golongan yang perlu dilindungi. Jadi dia ada akta khusus jenayah seksual kanak-kanak. Okey, akta selanjutnya Sexual Offence Against Children, SOAC. Jadi dia ada akta yang khusus lah untuk jenayah seksual kanak-kanak. Dia tidak, sebab yelah dia lebih complicated. Sebab kanak-kanak ni lebih complicated lah. Itu kita kena buat program lain nak cerita pasal jenayah seksual terhadap kanak-kanak ni. Atau boleh tengok Dialog Helwa. Dialog Helwa kita pernah cerita juga tentang jenayah seksual terhadap kanak-kanak ni. Okay, insyaAllah. Masa pun dah di hujungnya. Jadi secara kesimpulan lah, saya berharap agar advokasi gangguan
masalah pendidikan seksual ni lebih meluas dan juga orang kata meliputi segenap masyarakat, kecil ke, tua ke, muda ke, apa-apa bangsa sekalipun kan. Sebab semua orang possible untuk lalui benda ni. Tak kisahlah India ke, China ke, yang penting kita sama-sama untuk advokasi kan. Jadi semoga dengan perkongsian daripada Kak Afiqah ni sedikit sebanyak memberilah apa orang kata sinar-sinar harapan untuk mungkin kita tak tahu sama ada mungkin ada yang melihat ni pernah mengalami benda ni kan. Jadi mungkin orang kata dia orang rasa oh masih ada rupanya orang yang bersama mereka. Mungkin saat tu mereka rasa macam siapa nak dengar aku kan, setakat pegang-pegang je mungkin lah. Jadi saya harap untuk semua yang menonton ni kita apa orang kata sinar barulah untuk menuju ke negara yang lebih sihat insyaAllah. Jadi insyaAllah setakat tu je dan tambahan juga sebenarnya siri ni siri yang pertama. Jadi kita ada 4 siri untuk minggu akan datang insyaAllah akan lagi. Jangan lupa untuk menyokong lah PKPM dalam apa orang kata usaha menyebarkan awareness ni insyaAllah. Jadi saya tutup kita punya perkongsian hari ni dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak buka tadi Terima kasih banyak PKPM. Terima kasih juga Kak Afiqah sudi luangkan masa kan. Penat-penat. No problem insyaAllah. Terima kasih. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana kita maklumi, Wadah telah pun melancarkan tabung pengembangan Anjung Rahmat. Tujuan tabung ini adalah untuk membeli tanah di bersebelahan dengan